Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri perkongsian berkaitan dengan ilmu mantik. Tajuk kali ini ialah sambungan bagi bahagian yang pertama tempoh hari, iaitu berkaitan dengan mabahisul alfaz. Pembahasan berkaitan dengan lafaz-lafaz. Untuk kali ini, fokusnya ialah berkaitan dengan pembahagian yang kedua ataupun pembahagian yang pertama daripada pembahagian alfaz, iaitu lafaz mufrad serta pembahagiannya. Ada dua isi penting ataupun dua perkara penting yang menjadi tumpuan kita dalam perkongsian kali ini ialah yang pertama, kita akan mengetahui melalui perkongsian ini ialah ta'rif lafaz mufrad dan juga contohnya. Seterusnya, pembahagian lafaz mufrad serta contoh. Itulah dua perkara asas perkongsian kali ini. Pada perkongsian yang lalu, kita telah pun mengetahui berkaitan dengan pembahagian yang pertama, iaitu lafaz murakkab. Lafaz murakkab seperti mana kita tahu, dia adalah yang tersusun ataupun disusun daripada beberapa mufrad yang membentuk suatu ayat penyataan. Suatu ayat penyataan itu dinamakan murakkab. Hari ini ataupun perkongsian kali ini kita akan melihat berkaitan lafaz mufrad secara lebih detail. Kita mulakan dengan isi yang pertama yang tidak dapat tidak kita hafal, iaitu berkaitan dengan ta'rif. Apakah yang dikatakan lafaz mufrad? Lafaz mufrad adalah al-lafzul lazi la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dilalatan maqsudatan. Ia merupakan lafaz yang juzuknya tidak menunjukkan, juzuk lafaznya tidak menunjukkan ke atas juzuk maknanya yang dikehendaki. Dilalatan maqsudatan maksudnya makna yang dikehendaki. Seperti mana kita tahu, lafaz, di dalam sesuatu lafaz dia ada dal, iaitu lafaz itu sendiri, kemudian dia ada madlul. Madlul tu maksudnya makna bagi lafaz tersebut. Apa maksud yang dikehendaki daripada lafaz tersebut. Jadi kalau dinamakan mufrad ialah juzuk lafaz tidak memberikan makna kepada apa-apa daripada makna lafaz tersebut. Walaupun sebahagian makna tidak menunjukkan apa-apa. Contohnya di dalam buku kamu ialah Muhammad. Tengok muka surat 20. Muhammad dan juga Abdul Rahman. Muhammad bagi mewakili mufrad yang jenis yang betul-betul mufrad. Yang kedua ialah mufrad dalam bentuk murakkab, dalam bentuk tarkib. Walaupun murakkab tapi dianggap satu di sini, dianggap mufrad. Yang dikehendaki murakkab dalam pembahasan kita yang lalu ialah murakkab berbentuk ayat. Di sini nama dia murakkab juga tetapi bukan berbentuk ayat. Masih dianggap mufrad. Jadi penjelasannya, al-bayan di sini, penjelasannya macam mana ini yang dikatakan mufrad. Kita tengok ta'rif dia ialah lafaz yang juzuk lafaznya tidak menunjukkan juzuk makna yang dikehendaki. Juzuk lafaz apa dia? Lafaz dia ialah Muhammad. Juzuk lafaz ialah mim, ha, mim, dal. Itu nama dia juzuk lafaz. Daripada cantuman juzuk itu, dia
barulah ada lafaz iaitu Muhammad. Contoh yang kedua ialah Abdul Rahman. Juzuk lafaznya ialah yang pertama Abdul, yang kedua ialah Ar-Rahman. Makna bagi perkataan Abdul Rahman ini ialah nama bagi seseorang. Ini nama dinamakan makna lafaz ataupun maksud lafaz, merujuk kepada seseorang yang tertentu yang telah ditentukan dalam fikiran kita. Jadi perkataan Abdun walaupun ada maknanya pada kebiasaan, tetapi perkataan Abdun ini tidak merujuk kepada makna yang dikehendaki, iaitu Abdul Rahman tersebut. Begitu juga Rahman, juzuk Rahman ini tidak menunjukkan makna yang dikehendaki pada fikiran kita, iaitu nama seseorang. Kerana Abdul Rahman ini mesti berada dalam satu komponen yang tak boleh dipisahkan. Abdul Rahman, dia telah jadi dinamakan tarkib alami. Nama merujuk pada seseorang. Oleh demikian, dia menepati takrif yang kita sama-sama tahu, iaitu yang dikatakan mufrad, juzuk lafaznya tidak menunjukkan makna yang dikehendaki. Itulah yang dinamakan mufrad. Mudah-mudah nak ingat, mufrad ini ialah yang bukan ayat. Bukan ayat. Kalau dalam peperiksaan ada soalan menentukan sama ada mufrad ataupun murakkab, selama mana dia bukan ayat, maksudnya tidak ada mubtada, tidak ada khabar, tidak ada fi'il, tidak ada fa'il, maka dia dinamakan mufrad. Kalau lengkap, ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il, maka itu dinamakan murakkab pada pembahasan kita. Dalam pembahasan ini, bukan dalam pembahasan yang umum. Pembahasan yang di dalam ilmu mantik dalam tajuk ini. Murakkab merujuk kepada ayat yang lengkap, manakala mufrad merujuk kepada yang bukan ayat. Isi yang seterusnya ialah berkaitan dengan aqsamul lafzil mufrad bi'tibar maknahu. Pembahagian lafaz mufrad dari aspek maknanya ataupun maksud yang dikehendaki daripada lafaz tersebut. Ada dua pembahagian. Yang pertama, lafaz mufrad yang maksudnya adalah juz'i. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz mufrad yang maksudnya ataupun maknanya adalah kulli. Dua pembahagian asas ni wajib diingat untuk persiapan dalam peperiksaan. Ini paling asas. Soalan ta'rif, soalan pembahagian, contoh. Tiga perkara asas ini perlu ada dalam hafalan ataupun ingatan kita. Kita pergi satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan lafaz mufrad yang juz'i dan apakah lafaz mufrad yang kulli. Al-juz'i maksudnya ialah ta'rifnya, ini juga perlu dihafal. Ta'rifnya ialah ma la yufhamu minhu al-ishtirak. Yang tidak difahami daripada lafaz tersebut perkongsian makna yang lain ataupun perkongsian maksud yang lain. Maknanya maksud dia tidak mencabang, khusus kepada sesuatu yang telah ditentukan. Ataupun ini takrif yang kedua ini lebih mudah untuk dihafal sebab dia ada kaitan dengan takrif kulli yang di sini, sebab perbezaannya tangla di sini saja. Kalau kamu hafal satu takrif ini, maksudnya satu lagi mudah untuk dihafal, perbezaannya hanya dibuang perkataan la. Kalau juz'i ialah annahu la yasdiqu ala kasirin. Dia adalah lafaz yang tidak membenarkan banyak perkara.
tidak membenarkan banyak perkara. Lafaz dia tu khusus untuk sesuatu yang telah ditentukan dalam fikiran kita. Apa contoh dia? Contoh yang biasa kita gunakan ialah perkataan Muhammad. Jangan kata contoh ini satu-satu contoh ya. Ini adalah macam-macam lagi kita boleh kiaskan ya. Ini sebagai contoh sahaja. Nama orang seseorang iaitu Muhammad. Kenapa nama dia juz'i? Sebab makhsus li Muhammad, yang dimaksudkan oleh mutakallim, orang yang bercakap. Bila contoh dia panggil wahai Muhammad, Muhammad di situ dikhususkan kepada orang tertentu, bukan ramai orang. Walaupun ramai orang nama Muhammad, namun dalam fikirannya bila diseru nama Muhammad ataupun disebut nama Muhammad, difokuskan kepada ataupun ditentukan kepada seseorang. Dia tidak ambil kira berbilangnya nama Muhammad tu, tetapi yang dikatakan juz'i itu adalah pengkhususan ataupun penentuan yang ada dalam fikiran orang yang bercakap. Biasanya dia lebih kepada nama-nama, kata nama khas, ya, kata nama khas yang tidak ada yang lain. Contoh nama tempat, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur hanya ada di Malaysia, tidak ada nama lain. Itu nama dia juz'i. Nama kita sendiri, kan? Kita hanya ada seorang saja yang bernama, contohnya nama Muhammad Isa. Ada seorang saja nama Muhammad Isa, iaitu diri kita sendiri. Walaupun ada orang lain yang nama Muhammad Isa, tetapi itu orang lain. Yang dimaksudkan dengan juz'i ini ialah yang tertentu kepada yang dikehendaki. Berbeza dengan kulli, kulli ialah ma sadaqa ala kasirin, iaitu lafaz yang membenarkan kepelbagaian ataupun banyak perkara. Kita sebut nama sesuatu lafaz tersebut, kita boleh gunakan perkataan tersebut digunakan kepada banyak perkara. Contoh dalam buku kamu ialah perkataan insan, ya, perkataan manusia. Bila kita sebut manusia, dia terpakai kepada orang yang nama Muhammad, Ali. Ini contoh juga nama-nama orang, semua nama orang termasuk dalam perkataan insan ni lah. Isa, Zainab, Fatimah. Ini contoh. Contoh apa ni, nama-nama manusia, ya. Jadi semua yang disenaraikan itu semua adalah manusia. Perkataan apa lain? Nama sekolah, perkataan sekolah juga dinamakan kulli. Sebab dalam sekolah tu ada sekolah Ma'had Tarbiyah, Ma'had Ma'arif, Lil Banat, Yahyawiyah, Idrisiyah. Semua tu adalah dalam satu kata nama, iaitu sekolah. Sungai. Satu nama sungai tadi, dia boleh digunakan kepada banyak perkara. Sungai Perak, Sungai Pahang, Sungai Sarawak dan sebagainya. Begitu juga kata-kata nama lain yang membenarkan ke atas banyak perkara tanpa ada pengkhususan ataupun dikhususkan kepada yang tertentu, maka dia dinamakan kulli. Lafaz kulli. Itulah pembahasan untuk pertemuan kita kali ini, iaitu dua perkara asas, ta'rif mufrad dan pembahagian mufrad. Dalam pertemuan akan datang, kita akan jelaskan lagi pembahasan berkaitan dengan juz'i dan juga kulli dengan pembahasan yang lebih detail. InsyaAllah, wallahu a'lam. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi dalam perkongsian seterusnya, dan akan datang perkongsian masih lagi dalam bab al-alfaz, terutamanya tumpuan kepada pembahasan pembahagian mufrad, iaitu kulli dan juga juz'i. InsyaAllah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira.
Terima kasih di atas sokongan semua. Semoga perkongsian-perkongsian ini memberi manfaat untuk semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.